Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 3 Oktober bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin Datuk Dr. Yusof Yaakob dilaporkan meninggalkan Parti Warisan Sabah Warisan dan menjadi adun bebas yang menyokong Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Menurut laporan yang dipetik daripada Harian Metro, Datuk Dr. Yusof yang juga Ketua Penerangan Warisan membuat keputusan meninggalkan parti itu malam tadi kerana dikatakan kecewa dengan perjuangan parti berkenaan yang semakin hilang arah. Beliau yang menyertai parti itu sejak awal penubuhannya pada 2016 dijangka akan membuat pengumuman rasmi mengenai tindakan itu pada minggu depan. Pada Pilihan Raya Negeri ke-16 PRN 16, 26 September tahun lalu, Dr. Yusof mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sindumin dengan majoriti 424 undi, menewaskan calon Barisan Nasional BN dan 4 calon lain. Pada Pilihan Raya Umum ke-14 PRU 14 2018, Dr. Yusof memenangi kerusi Dun Sindumin atas tiket warisan selepas mengalahkan calon BN yang juga penyandang kerusi berkenaan, Datuk Sapawi Ahmad. Beliau kemudian dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Inovasi Negeri di bawah Kerajaan Warisan sehingga Julai tahun lalu apabila Dun Sabah dibubarkan. Sebelum menyertai warisan, Dr. Yusof adalah pemimpin UMNO dan pernah memegang beberapa jawatan termasuk timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat ketika menjadi Ahli Parlimen Sipitang pada 2004 hingga 2007. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu sedia untuk bersaing dengan UMNO pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata tiada cara lain untuk mengelak pertemuan itu kerana UMNO telah membuat keputusan untuk tidak bergabung sebagai Perikatan Nasional PN pada PRU 15 nanti. Beliau berkata Bersatu mempunyai strategi dan cara tersendiri untuk mendekati pengundi berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Selain itu, apa yang penting adalah penilaian rakyat tentang sejauh mana parti politik itu dapat membantu mereka terutama berdepan COVID-19. Terdahulu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberitahu bahawa UMNO tidak akan berkompromi mengenai kedudukan kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Dun yang dimenangi parti berkenaan pada Pilihan Raya Umum lepas. Sementara itu, mengenai pembagian kerusi dalam kalangan gabungan PN di Sabah bagi berdepan PRU 15, Tan Sri Muhyiddin menyerahkan kepada perbincangan antara parti-parti dalam gabungan rakyat GRS. Beliau yang juga pengurusi PN berkata adalah elok mandat diberikan kepada Datuk Seri Haji Jinor selaku Ketua Menteri Sabah untuk berbincang, ini kerana Sabah agak berbeza dengan Semenanjung. Dalam pada itu mengenai undi 18, Bersatu memandang serius mengenai golongan belia dan memberi perhatian untuk menarik sokongan mereka. Seterusnya, dua negeri bagi kumpulan A iaitu Terengganu dan Kelantan manakala di Kedah hanya melibatkan Pulau Langkawi akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka pada hari ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata pembukaan sekolah di setiap negeri berkenaan adalah secara berperingkat dan tidak membabitkan semua murid. Sehubungan itu, beliau berkata ibu bapa perlu peka dan mengikuti ketetapan seperti mana yang diumumkan dalam Pelan Komprehensif Pengoperasian Sekolah oleh Kementerian sebelum ini bagi mengelakkan mereka menghantar anak ke sekolah. Jelas beliau bagi negeri fasa 3 Pelan Pemilihan Negara PPN sebagai contoh di Terengganu, murid yang akan hadir ke sekolah terdiri daripada mereka yang akan mengambil peperiksaan iaitu pelajar tingkatan 5 dan 6 yang hadir secara bergilir. Ia dikecualikan kepada mereka yang tinggal di asrama dan juga murid semester 2 tingkatan 6. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie berkata pihak sekolah perlu memastikan aspek pengudaraan di dalam kelas di samping bilik pengajaran dan pembelajaran PDP sentiasa dalam keadaan baik sepanjang sesi persekolahan. Selain itu, fokus sama perlu diberikan terhadap kawasan pejabat dan bilik guru. Seorang lelaki warga tempatan ditemui tidak sedarkan diri selepas kereta yang dipandunya terbabas dan melanggar sebatang pokok di Dangabe, Johor Bahru. Kejadian berlaku sekitar jam 4.55 pagi tadi.
Pegawai Bomba Kanan 2, Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lakim Muhammad Nazaruddin Ahmad Zainuddin berkata, mangsa 32 tahun yang cedera di bahagian kepala dan badan berjaya dibawa keluar 5 minit dari tempat duduk pemandu oleh anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lakim. Katanya selain kecederaan fizikal, mangsa juga didapati terberak. Lelaki berkenaan kemudian dihantar ke Hospital Sultanah Aminah HSA untuk rawatan lanjut sebelum kes diserahkan kepada pihak polis. Sehingga jam 11.59 malam tadi, sejumlah 109 kematian yang diakibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan. Angka itu menjadikan jumlah kumulatif akibat wabak berkenaan mencecah 26,565 kes. Berdasarkan data yang dikongsikan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui laman sesawang COVID Now, 33 daripada kes membabitkan kematian di luar hospital BID. Pulau Pinang mencatatkan angka kematian harian tertinggi iaitu 18 kes, diikuti dengan Lembah Kelang 17, Johor 11, Sabah 13 dan Perak 10. Sarawak dan Terengganu pula masing-masing 9 kes, Kedah 8, Kelantan 5, Pahang 4, Melaka dan Negeri Sembilan masing-masing 1 kes sahaja, manakala Labuan dan Putrajaya tiada kematian dilaporkan. Dalam pada itu, laman sesawang itu turut melaporkan pengurangan sebanyak 4,590 kes aktif menjadikan jumlah terkini sebanyak 155,823 kes. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.